Hai, salam sejahtera dan Assalamualaikum. Saya Jero Azrul dan selamat datang kepada video siri pendek ni. Kali ni saya nak bagi tahu you satu benda yang mungkin agak tak berapa seronok. Tapi sangat penting, itu macam mana nak pilih broker yang betul. Untuk pengetahuan you, broker ni ada yang tipu juga guys. Kan? Dan ada game-game di sendiri. Saya tak ready lagi nak cerita sepenuhnya game tu, tetapi saya akan bagi you satu idea awal di mana ni akan bantu you untuk jangka masa pendek dan panjang. Okay, macam mana nak pilih broker betul? Broker secara asasnya guys, dia ada beberapa jenis broker. Okey, saya tunjukkan dulu. Ini yang biasa saya kongsikan juga tapi sangat penting untuk kita tengok balik. Nombor satu ialah dia ada iaitu broker A-book, broker B-book dan broker C-book. Okey, so inilah broker. So maksud saya lah, broker A-book ni dia akan pergi STP, straight through processing, dia pergi direct kepada market sebenar. Okey, market sebenar. Dan yang kedua ialah broker B-book, ialah dia akan pergi simpan dalam server. Maksudnya dia tak execute ke market sebenar, dia dipanggil lah market maker. Market maker. Dan yang ketiga ialah dia lah hybrid. Ini adalah hybrid, kahwin di antara A dan B. Okey, kenapa saya highlight benda ni guys? Pasalnya you kena tahu gameplay broker. Broker ni dia adalah satu winning house. Dia macam you pergi kasino atau pergi mana, dia dah ada statistik memang dia akan win. Maksudnya bagus jugalah business broker ni kan. Cuma kita tak mengalir ke situ. Cuma point dia lah, ialah customer support lagi, market punya competition, dan you juga nak survive dari segi regulations, license dan sebagainya kan, dan taxation. Tapi point saya utama lah, you kena faham benda ni asas dia. So maksudnya dia boleh berdiri di atas makan duit apa you lost, dan dia mungkin tak hantar. Tapi kebanyakan broker sekarang ni, walaupun dia dah ada license kat depan pun, tak kisahlah license tu gempak gila daripada Australia ke daripada apa kan. Dah kebanyakan Cyprus lah orang pakai kan. Point saya ialah, dia boleh game you macam-macam. Dia tak license kat depan, tapi kat belakang ni dia hantar kepada server belah ni. Ini you kena faham juga structure ni. Kalau dalam stock ni dipanggil capital market, di mana saya study dalam Industry Revolution 4.0, pasal saya salah seorang kira masuk dalam gameplay itulah, pasal saya presiden salah satu persatuan. Tapi point saya ialah, iaitu benda ni kena clear. So kenapa saya cerita macam, kenapa you cerita macam ni coach? Saya cerita ni pasal satu game lah, duit kita selamat tak? Duit kita ni selamat tak? Itu yang bahaya tu, duit kita selamat tak? Sebab dulu ada apa tu broker yang gila babi besar bang. Cerita 4-5 tahun dulu lah kan. Bernama bermula huruf I. Kan? R-O-N. Oh, kata dah sebut kan. Tumbang. Tumbang pasal apa? Dia out of cash flow. Pasalnya bisnes dia lah, dia ambil duit tu, orang dapat dia laburkan, dia bagi hadiah, dia bagi tu, dia buat event sebagainya, dia tak sempat cash flow. Maksudnya ekosistem tak support lah. Jadi benda ni you kena tengok juga sebenarnya. Jadi untuk pilih broker ni kena critical. Jadi pada saya, key saya kan nak pilih broker ni, selain daripada kita tahu reputation dia ialah berdasarkan license dan sebagainya, kita kena tengok juga reputation dia berdasarkan, iaitu kita kena tahu orang dalam tu. Nah, bagi saya tak berani tau sebenarnya. Saya tak berani. Jadi, satulah kita, kalau kata coach, kalau macam Alpari semua, you tahu tak dia orang pun bankrupt, pasalnya ialah kerana hari itu ada spike Black Swan dan sebagainya. Jadi, saya berpandangan ialah, satulah kita kena leveragekan broker, letakkan duit pelbagai semua broker, tapi pada sahabat, kita kena identify selain daripada license, selain daripada ialah broker tu jenis apa, dan berhati-hati kalau dia terlalu banyak juga marketing, kerana dia juga mungkin isu cash flow, kena clear. Ini saya dapat sumber dalaman daripada orang yang lama lah, bukan cerita 10-20 tahun, saya cerita 30-40 tahun. Dan pada sama juga ialah kita kena careful, sebab hard earn money ni kan sebenarnya susah tau. Contoh dia dah simpan 1 million dalam tu kan, tiba bilang broker tutup, oh sakit bang, kau nak cari mana balik sebenarnya. Jadi really important, kau kena faham ialah di sebalik tabir benda ni, kau kena faham. Kau kena faham sebenarnya. So kenapa saya share pada you? Pasal saya care pasal saya nak you faham. So jadi kalau you tahu kan, saya sebenarnya ialah saya bekerja sama dengan semua broker, tapi saya selektif juga sebenarnya untuk saya gunakan duit saya letak kat mana. Pasal inilah risiko you kena tanggung. Dan broker ni benda-benda yang benar. Sebabnya dia pergi kepada liquidity provider, dia pergi kepada bank. Tapi hakikatnya kita kena tahu kita simpan duit kat mana. Sebab tu saya rasa community sangat penting. Networking sangat penting. Orang yang kita kenal sangat penting. Dan kenapa saya, of course lah saya cerita you pasal Primax sebagainya, ialah kerana saya kenal owner dia. Dan saya bukan suruh you masuk Primax, bukan juga point saya. Tapi point saya ambil maklumat ni untuk you buat you punya judgement ataupun decision you yang lebih baik supaya you tidak terkena. Sangat penting community, network dan sebagainya. Katalah satu broker pun, tapi kita tahu okey kat mana nak pergi. Contohnya you tahu macam mana nak simpan duit dalam liquidity provider. Dan in fact liquidity provider pun menipu masalahnya. Ada yang scam. Saya ada satu kawan dulu beberapa tahun dulu,
iaitu dia dah meninggal. Allahu Akbar. Kan Al-Fatihah kan kepada Al-Yarham, member saya tu, saya tak nak sebut nama pasal confidential, tapi point utama ialah dia juga ditipu oleh liquidity provider kan, bukan saja broker dan sebagainya. So pilih broker yang betul. Key saya ialah jangan semata-mata tengok license. Of course lah kita perlukan license, kita perlukan, tapi cari orang kenal. Itu risiko sebenarnya guys. Dan kalau saya punya strategi, saya cari orang kenal dan saya cari nama yang besar lah, nama yang dah lama lah dalam industri kan. Saya tahu cash flow dia apa sebagai, dan biasanya saya cari yang macam protected lah. Dia protected duit kita kan. Ada berapa daripada Japan, ada daripada even Singapore pun ada, saya dah identify dan saya dah gunakan pun. Tapi janganlah you harapkan macam leverage dia melampau-lampau, bonus dia melampau kan. Tak ada sebenarnya kan. Tapi pada sama juga mungkin juga dia bagi you pasal dia tolong you dan sebagainya. Cuma key saya lah careful pilih broker. Okay. So saya tak ada jawapan yang mutlak dekat sini, tapi hakikatnya you ada information ni. Please komen kat bawah ni. Apakah pandangan you pasal broker? Adakah semata-mata you tengok dia punya services, bonus ke, apa attraction, price dan sebagainya, dia pancing you, ataupun you tengok kepada jangka masa panjang? Saya rasa you patut tengok jangka masa panjang dan dapatkan information ni untuk teruskan kepada iaitu grow account. Pasal kan saya kata, ialah you mesti ada ialah invest, reinvest dan juga critical mass. So maksudnya you kena simpan duit kat broker. So pilihan broker sangat penting guys untuk long term. Alright, jumpa lagi dan salam hormat. Please komen kat bawah ni apa yang you feel ataupun you komen pasal konsep saya pasal broker ni. Kenapa ciri-ciri pilihan broker you? Adakah you fikir jangka panjang, jangka pendek? Apakah matlamat you? Dan bersama juga adalah please like dan juga share video ni. Jumpa lagi dan salam hormat.